Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia boleh kita sama di ruangan satu ruangan yang dibuat oleh Islam Nara supaya nak uwi kepada muslimin dan muslimat yang ada di rumah, yang duduk di rumah boleh pakak-pakak dengar ceramah agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebenarnya di hari ini merupakan satu penyakit yang kita selalu dah tahu bahawasanya tak boleh kita nak tubik daripada rumah. Sehingga penyakit ni merupakan penyakit rog rabat kita dah. Lalu tu kita kena jagalah seperti mana kita dah dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dah, orang luar daripada negeri dan juga orang kita tahu kata tempat tu ada penyakit jangan kita masuk, dan juga orang yang duduk tempat tu jangan kita tubik. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ni kita akan buat bicarakan tentang satu tajuk yang agak penting, yang mana kita kena dengar tajuk pada malam ni, iaitu tajuknya peluang. Sebenarnya tajuk ni merupakan satu tajuk yang kalau kita boleh dengar mana-mana ustaz pun dia selalu ceramah lah, dia selalu kecek masalah okat. Jadi pada malam ni insya-Allah taala saya akan sapakan kepada muslimin dan muslimat tentang satu peluang, fursah. Bahasa Arab dia panggil fursah. Dan juga bahasa Sia dia panggil okat, dan juga bahasa Melayu kita dia panggil peluang. Dan kita selalu kecek kalimah peluang ni. Kalimah peluang ni kita selalu kecek bersama dengan orang-orang ramai-ramai. Builah peluang kepada saya. Wilah peluang kepada saya ni peluang. Kalimah peluang ni, kalimah okat ni kita selalu kecek. Kamu okat niเราอาจจะพูดบ่อยมากนะครับขอโอกาส. Ni merupakan satu perkara yang selalu tubik daripada mulut kita, iaitu peluang adik kakak. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian. Lalu tu pada malam ni insya-Allah taala kita akan kecek masalah peluang yang mana kita selalu kecek kalimah peluang ni. Lalu tu kalaulah kita kembali kepada ajaran Islam ni, peluang ini merupakan satu keemasan bagi umat Islam. Khususnya peluang yang kita jadi seorang Muslim. Betapa ramai manusia yang tidak ada Muslim. Betapa ramai manusia yang tidak ada keimanan. Tidak ada laksata supaya dengan kita sakta. Canan Allah Ta'ala hai iman hai kaprau. Sedang Allah Ta'ala hai okat kaprau. คนเป็นหมื่นแสนล้านที่ยังรอโอกาสเหล่านี้ที่ยังรอโอกาสอิสลามบางคนเสียชีวิตในขณะที่กล่าวชาฮาดะห์ตอนเช้าไม่กี่นาทีก็ได้เสียชีวิต. Ada di kalangan manusia dia boleh terima peluang daripada Allah dengan peluang yang agak serta. Walaupun dia tak ada semaya, walaupun dia tak ada nak bayar zakat, walaupun dia tak ada nak puasa dek kakak, tetapi dia boleh peluang supaya dia menikmatkan dengan nikmat Islam agama Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, alhamdulillah dalam dunia ni penuh dengan peluang. Log dunia ni tempedoi okat. Kerana adik kakak, kalimah peluang ni atas dunia pun kita selalu guna. Kalimah okat kita selalu kecek dengan anak kita, kita selalu kecek dengan orang lain, kita selalu kecek dengan pia-pia kalimah peluang. Kita selalu kata orang ni mi okat. Kerana apa? Kerana dia dah rian su, dia boleh ngaji tinggi, เพราะว่าเขามีโอกาส คนนี้ไม่มีโอกาส เพราะว่าเขาไม่สามารถจะเรียนได้พ่อแม่ของเขาเป็นคนยากจน ibu bapa dia orang susah. Lalu tu apabila dia nak ngaji tinggi sikit, tidak ada peluang untuk nak ngaji dekat kakak. Kerana apa? Kerana tidak ada peluang. Tetapi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Allah Ta'ala ได้ให้โอกาสกับเราแล้วจงตอบคำถามในเรื่องของโอกาสว่าวันนี้เรามีโอกาสแล้วเราใช้หรือยังโอกาสที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้เราก่อนที่โอกาสเราไม่สามารถที่จะใช้โอกาสมันได้
sebelum daripada kita tak boleh nak gunakan peluang adik kakak. Sebab tu saya nak royak kepada adik kakak yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Peluang ni bukan dia mi boy. Peluang ni bukan dia ada sokmo. Tak putung apa dia panggil peluang atas dunia. Peluang atas dunia ni kemungkinan kita boleh kecek banyak peluang. Wela mewah capin ni เรื่องของเวลา Masa adalah peluang bagi kita. ผู้ศรัทธามีเวลา ผู้ศรัทธาสามารถอ่านอัลกุรอาน ผู้ศรัทธาสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างในคำบัญชาของ Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh buat segala perkara perintah Allah Taala. Tu orang beriman kerana dia ada peluang. แต่มีเหมือนกันคนที่เป็นมุสลิมเขามีโอกาส tapi dia tidak cuaikan okat peluang yang Allah Ta'ala beri kepada dia untuk menggunakan supaya nak berjalan ke akhirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak ni lebih takut dia kakak. Ada peluang tapi tak boleh guna peluang dalam hidup dia. Kosong hidup peluang dia. Dia berasa kata hidup atas dunia ni dia boleh cari harta benar. Dia boleh buat sehingga dia ni peringkat tinggi. Dia boleh buat sehingga suara ni orang pakat boleh dengar. Nama-nama dia sebut sana, orang kenal dia ni. Tetapi adik kakak dia tidak ada peluang untuk nak baca Quran. Dia tidak ada peluang untuk nak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak ada peluang supaya nak apa dia panggil nak menajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan satu kebinasaan adik kakak. Merupakan satu panha, merupakan satu perkara yang kita kena ambil berat terhadap benda ni. Lalu tu kita kena tanya kepada diri kita terutamanya, bagaimanakah Allah Ta'ala sudah bagi peluang kepada kita tetapi kita tidak cuaikan, kita tidak gunakan terhadap peluang yang Allah Ta'ala beri supaya kita dapat akhirat yang bahagia dan juga sedap. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alhamdulillah. Lalu tu kita hidup atas dunia ni, kita kena ingat kataชีวิตคือโอกาส และก็โอกาสคือชีวิต Makna kataเรามีชีวิต kita ada nyawa, kita ada nafas, kita boleh nyawa hari ni. นั่นคือโอกาสที่เราจะเตาบัตต่อ Allah Subhanahu Wa Taala นั่นคือโอกาสที่เราจะวิงวอนต่อ Allah Subhanahu Wa Taala นั่นคือโอกาสที่เรากำลังจะบอกกับ Allah บอกว่าเราคือบ่าวของ Allah Subhanahu Wa Taala. Dek kakak, peluang ni dia tidak mari semua dek kakak. Lalu tu adik kakak kena wipeh kata, hidup adik kakak semenjak daripada adik kakak bangun daripada pagi sehingga adik kakak nak boleh tidur pula, sehingga adik kakak boleh tidur jenera, itu adalah peluang daripada Allah yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Sebelum daripada kita tak kenal nama sendiri, sebelum mulut kita tak boleh nak kecek, sebelum mata kita tak boleh nak buka, sebelum tangan kita tak boleh nak gerak, sebelum kaki kita tak boleh nak gerak, hari itu merupakan hari yang kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala adik kakak. Hari itu apabila tanya, apabila kita buat soalan, orang tak boleh nak tanya kita. Semua orang pakat tiak adik kakak. Allahu Akbar. Semua orang pakat tiak. Kerana apa? Kerana kita ni hidup 50 tahun. Kerana kita ni apa dia panggil, duduk atas dunia buat jasa banyak perkara. Tetapi bila masa mata tak boleh gerak, bila masa tangan tak boleh gerak, mata tak boleh kelip, mulut tak boleh ngangur, nak sebut nama sendiri tak boleh, kaki tak boleh jalan dek kakak, sudah habis peluang. Hijab amalan, semua perkara ditutup. Allahu Akbar. Sebab tu kita kena wipeh bahawasanya hidup di atas dunia merupakan peluang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu tu kita gunakanlah peluang yang Allah Taala beri kepada kita supaya kita perjalanan ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat kebahagiaan daripada dunia dan juga akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita cuba kembali kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia royak kepada seorang sahabat tentang 5 perkara. Nabi kata irtanim khamsan qabla khamsin. Suruh kita kuat okat 5 okat yang Nabi SAW duduk royak kepada kita sebelum daripada kita tak boleh nak kuat okat lah ni. Lalu tu kita kena badu, kita kena belomo, kita kena ambil masalah peluang yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Yang pertama gapo dia adik kakak, syababaka qabla haramik. Muda kita, gagah kita, hebat kita adik kakak yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Kalau kita kembali kepada sejarah-sejarah Islam, kita kembali kepada manusia yang hebat dalam Islam,
iaitu di antaranya para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Seperti mana Nabi SAW sebut dalam satu hadis, khairun nasu qarni. Sebaik-baik manusia tu orang yang dezamir dengan Nabi SAW, iaitu para sahabat dia kakak. Guna sahabat walaupun dia memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala, bukan umur semenjak daripada beranak, walaupun dia umur dia lebih kurang belas ataupun puluh-puluh dia memeluk agama Allah. Cuba kita tengok di kalangan para sahabat, hebatnya Allah Taala kepada mereka, kepada di antaranya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas dia kakak, Allah Taala kehebatan kepada Ibnu Abbas, hafal Quran, hafal hadis Nabi. Sehingga Nabi SAW ni minta doa kepada Ibn Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ni nak rayak kepada adik kakak Ibn Abbas, dia guna masa dia supaya nak mempelajari apa yang Allah Ta'ala peluang kepada dia. Lalu tu adik kakak, kalau kita tengok kepada kehebatan yang ada pada seorang pemuda, seorang yawacun yang bernama Mus'ab bin Umair, Rijalul Quran. Mus'ab bin Umair adik kakak, kalau kita pernah dengar cerita dia adik kakak, dirahmati oleh Allah, dia merupakan seorang yang janguk. Mus'ab bin Umair, mak dia agama Majusi. Satu kali adik kakak yang dirahmati oleh Allah, Mus'ab dia duduk dengar ajaran Nabi SAW, memang tak sama dengan agama Majusi. Agama Majusi ni merupakan agama yang semua api. Tidak ada Tuhan, tidak ada Rabb. Tu api ni sifat dia panah. Kalau sebut kata panah jadi Tuhan, Allahu Akbar. Makna kata Tuhan keadaan panah? Tidak. Adik kakak yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kita kena faham bahawasanya Mus'ab bin Umair, keadaan yang tersebut dia cari kebenaran sehingga mak dia tak mengaku dia sebagai anak. Dan juga dia sebagai seorang pemuda, dalam perjalanan hidup dia kita boleh buat tauladan yang Nabi kata irtanim khamsan qabla khamsin. So kita rebutkan 5 perkara sebelum daripada 5 perkara ni kita tak boleh nak rebut dia. Di antara yang pertama adik kakak, syabab. Muda kita. Sebelum daripada kecil. Umur 25 sebelum mari umur 60. Umur 35 sebelum mari daripada umur 70. Umur 40 sebelum daripada mari umur 70. Ni yang pertama. Mus'ab bin Umair adik kakak. Dalam hidup dia, kalau kita kembali kepada muda Mus'ab bin Umair, dia guna masa dengan puas hati, dia guna masa adalah dia guna peluang daripada Allah Ta'ala. Kita faham situ adik kakak. Tujuan yang saya nak sapa kepada adik kakak pada malam ni, iaitu tajuknya peluang. Mus'ab bin Umair ketika mana dia tubik daripada kota Mekah, keadaan mak tak mengaku anak, mak tak jauh makan. Mus'ab bin Umair kata kalulah mak dia mati, mak dia hidup semula, dia tak jauh kembali kepada agama Majusi adik kakak. Tetapi keadaan yang tersebut, dia mengadu hal kepada Nabi SAW. Royak kepada Nabi kata, mak dia tak mengaku dia sebagai seorang anak. Lalu tu Nabi pun royak kepada Mus'ab bin Umair supaya hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Royak kepada Mus'ab bin Umair sebelum daripada hijrah Nabi. Mus'ab pergi Madinah supaya dakwahkan ahli Madinah yang duduk di Madinah Al-Munawwarah. Apabila Mus'ab bin Umair pergi sapa Madinah dek kakak, masa muda peluang yang Tuhan beri kepada Mus'ab bin Umair, dia gunakan masa supaya dia merupakan seorang yang boleh nak jawab soalan di hadapan Allah Ta'ala. Apa sahaja yang Allah Ta'ala beri peluang kepada dia, dia boleh guna supaya nak mengajarkan manusia akan faham Quran. Dia nak dakwahkan orang-orang Yasrib pada masa tu, membawa kepada orang Yasrib berasa beriman kepada Nabi SAW. Ni satu peluang yang Allah Ta'ala beri kepada muda. Seorang yang muda Allah Ta'ala beri peluang kepada dia boleh dakwah kepada agama Allah Ta'ala. Adik kakak cuba kita tanya, kita kembali kalau orang umur 40 klik pada umur 30. Orang umur 30 klik pada umur 25. Orang umur 25 klik pada umur 20. Masa muda kita banyak dengan maksiat ataupun kita banyak dengan ibadat kepada Allah Ta'ala. Masa muda kita yang Tuhan ambil penting dalam masalah muda. Sebelum harinya tua kita tidak ada peluang adik kakak. Subhanallah. Adik kakak yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, sebelum tidak ada peluang, gunakanlah peluang yang Allah Ta'ala beri. Sebelum kita tidak ada peluang. Lalu tu Mus'ab bin Umair, Allahu Akbar. Masa yang dia guna, dia sanggup mati dengan muda. Dia sanggup mati dengan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga dalam satu peperangan adik kakak, dia tubik dalam peperangan yang tersebut. Dia pergi bersama Rasulullah SAW. Sehingga apabila sapa dalam peperangan yang tersebut, dia ni merupakan seorang yang pendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni masa muda Mus'ab bin Umair.
Allah Ta'ala peluang kepada dia. Dia gunakan nikmat tangan dia. Dia guna nikmat mata. Dia guna nikmat kaki sebelum tak boleh guna. Sebelum daripada mata nak tutup. Sebelum daripada tubuh badan nak dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu itulah adik kakak yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Mus'ab bin Umair dalam peperangan Uhud. Dia tubik bersama dengan Nabi. Dia pergi bersama dengan Nabi. Tetapi alangkah sedihnya dalam peperangan yang tersebut. Dia salah satu daripada sahabat yang dibunuh dalam peperangan Al-Uhud. Adik kakak. Apabila dia dibunuh, Nabi SAW tengok seorang jasad yang muda. Seorang jasad anak orang kaya. Sehingga Nabi kata, wahai para sahabat, cuba klik tengok kepada kain kafan untuk Nabi SAW nak kafan Mus'ab bin Umair. Nabi SAW nak kafan Mus'ab bin Umair, nak tutup jenazah dia supaya nak apa dia panggil? Nak kamu. Allahu Akbar. Adik kakak cuba bayangkan keadaan yang mengalirkan air mata umat Islam. Keadaan yang tidak ada heraunya umat Islam, apa dia panggil? Tidak hera kepada mati keadaan lagu mana, tetapi sanggup nak keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wik nanti Mus'ab bin Umair saya ciwit. Tan Nabi SAW lang namta pinong. Nabi SAW tu air mata tengok pada Mus'ab bin Umair, anak orang kaya kota Mekah. Hak ning hak mak tak mengaku dia sebagai anak, dia sanggup gapo dia panggil tukar agama. Dia sanggup kembali kepada Allah. Dia sanggup memahami Islam. Dia sanggup tinggal Mekah, tinggal mak dia supaya nak dakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni saya nak ayat kata peluang yang Allah Ta'ala wi masa muda kita. Bagaimanakah kita guna terhadap peluang yang Allah Ta'ala wi kepada kita. Betapa ramai hidup manusia, hidup dengan muda, hidup dengan penuh dengan maksiat. Kalau kita tengok pemuda-pemuda alangkah sedih dah kekak. Allahumma hdi syababal Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami. Apa dia panggil? Hidayah lah. Baikilah umat-umat pemuda-pemuda umat Islam. Terutamanya masalah dadah dek kakak. Di hari ni umat Islam kita habis masa, habis homo, tidak guna peluang dengan sebab dadah. Oleh kerana dadah yang bermelebok-melebok di mana-mana tempat dek kakak. Kita takut sekali anak kita salah satu daripada orang yang nak pergi muasum dengan benar lapis tu dek kakak. Lalu tu saya nak nasihat kepada adik kakak, jangan tunjuk tauladan kepada anak kita bahawasanya kita ni buat satu maksiat di depan anak kita. Jangan kita isap rokok depan anak kita, adik kakak. Satu hari anak kita akan royak kepada anak dia pula oleh kerana ayah isap rokok, kerana ayah tengok ayah isap rokok. Adik kakak ni paling takut sekali. Amalan yang paling keji sekali, kita mati dah tetapi hidup amalan kita masih bersama dengan anak kita. Adik kakak yang dirahmati oleh Allah, semua perkara yang dikirakan al-mukhaddarat, yang memeningkan dan memabukkan kita jauh pada benda tu adik kakak. Betapa ramai pemuda kita habis masa dengan sebab dadah. Betapa ramai pemuda kita habis masa dengan sebab lagu. Betapa ramai pemuda kita habis masa dengan sebab lakon-lakon. Betapa ramai pemuda kita habis masa dengan tidak ada guna adik kakak. Lalu tu saya nak nasihat kepada pemuda yang terutamanya, gunakan masa yang Allah Ta'ala masa muda kita sebelum daripada tua kita. Kalulah marinya tua habis dah adik kakak. Tua ni kecuk dah. Kita muda orang kenal kat kita macam ustaz ni, orang kenal ramai kat ustaz ni. Tahu tak? Lara ya tu. Dan nampak muka tak ada orang dengar, orang ngajar pakai duk dengar ni belaka dak. Tak tahu nak lara ngapi yo. Kita lara ratik-ratik dah. Lalu tu saya nak ayat kata, masa muda ni tak apa orang pergi mana-mana, orang tegur jangok, orang tu orang ni jangok, khususnya orang tino. Pergi mana-mana, lecu merah, pipi kuning hijau, ada belaka atas muka dia. Tetapi apabila orang tengok pak tu mari berasa, oh jangok dia. Bila masa mari tua adik kakak. Habis dah masa tu adik kakak. Masa adik kakak muda je adik kakak boleh jangok. Mari bila masa tua habis dah. Jangok setara mana, mulut 3-4 lapis cahaya pun tidak ada orang kenal dah. Kerana kita tua dah adik kakak. Lalu tu masa muda Nabi nasihat kepada para sahabat. Nabi kata, irtanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 perkara sebelum daripada 5 perkara nak mari terhadap kita. Yang pertama muda kita adik kakak. Allahu Akbar. Dan juga perkara yang kedua, Nabi kata lagu mana? Wasihatak. Sehat kamu, sehat kita adik kakak. Sehat ni merupakan satu nikmat yang kita kena peduli terhadap tubuh badan kita. Hari ni adik kakak,
Kita alhamdulillah kita jaga kesihatan. Di antaranya adik kakak jangan lupa nak tubik daripada rumah kita gunakan mesh. Kita pakai adik kakak. Kena pakai. Saya nak tak pakai ni kerana mengajar. Mungkin lemah lah. Tak. Lalu tu saya nak ayat bahawasanya kesihatan kita wajib kena jaga. Allah Ta'ala beri kesihatan kita ni bukan semua Allah Ta'ala beri peluang semacam ni kepada adik kakak. Betapa ramai hidup pada hari ni duduk di hospital. Cuba pergi adik kakak. Cuba adik kakak pergi di hospital. Mula-mula masuk bilik ICU. Cuba tengok katil ada berapa katil. Dalam bilik ICU 4-5 ni katil adik kakak tengok koma belakang. Semua tak ada nak jawab belakang. Adik kakak pergi tanya nak nasi tak, dia tak jawab adik kakak. Adik kakak tanya kata nak duit tak, dia tak jawab adik kakak. Adik kakak tanya pula nak tak emas sebesar dengan bukit, dia tak boleh jawab adik kakak. Apa? Kerana koma dah. Ni kesihatan yang Allah Ta'ala beri kepada kita hari ni. Gunalah kesihatan yang Allah Ta'ala beri untuk kita beribadat kepada Allah Ta'ala. Tubuh gagah, jiwa pun kena gagah. Kalau tubuh lemah, jiwa kena gagah. Dek kakak, jiwa jangan lemah sama sekali. Kadang-kadang dia mari turun. Al-iman yazidu wa yanqus. Kadang-kadang dia turun, kadang-kadang dia naik. Itu kebiasaan bagi manusia. Yazidu bi ta'atir rahman. Dia naik apabila kita taat kepada Allah. Wa yazidu bi ta'atis syaitan. Apabila dia turun ni, kerana kita taat kepada setan, kita ikut setan ni, membawa kepada iman kita turun. Lalu tu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, sehat ni merupakan nikmat daripada Allah. Bukan adik kakak boleh kontrol dalam tubuh badan. Sebenarnya semenjak daripada rambut sehingga ujung kaki, kuku kaki adik kakak, milik kita belaka. Saya tanya tangan pia, tangan saya. Saya tanya kata mata pia, mata saya. Saya tanya kata telinga pia, telinga saya. Semua ni hak saya belaka. Tapi bila masa telinga nak sakit, mulut tak boleh nak royak, telinga jangan sakit. Mulut tak boleh nak royak adik kakak. Hanya mulut boleh royak kepada hati dan juga mulut boleh royak kepada orang lain sakit. Mulut tak boleh nak lari telinga. Sedekah telinga ni hak kita. Tetapi adik kakak, milik sehat adalah milik Allah. Adik kakak gunalah kesihatan yang Allah Ta'ala beri untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Adik kakak, saya pernah jumpa dengan seorang kaya. Seorang kaya, Allahu Akbar. Satu kali dia masuk hospital, saya pergi ziarah dia. Pergi ziarah orang kaya di hospital. Tengok muka dia. Orang bawa mari nasi air kepada, gapo dia panggil, orang bawa mari nasi air kepada orang tepi dia. Dia tak boleh makan. Orang bawa mari gapo pun dia tak boleh makan. Kerana jasad dia dimakan, gapo dia panggil, kena makan dengan roya-roya. Mulut, nganga mulut kena berroya. Mata, gapo dia panggil, telinga, gapo ni semua anggota ni kena masuk roya. Tuai tak boleh nak gerak, hanya mata boleh kelik dia kakak. Apabila tengok kepada semua perkara ni, tidak ada dah benda yang berharga lebih daripada kesihatan yang Tuhan beri kepada kita, dek kakak. Hari ni kita boleh jalan. Soalan kita pergi ke masjid Allah Ta'ala. Walaupun pada masa ni kita ngut pergi masjid ni, tetapi masa yang kita ada masa ni, orang Islam ni kita pelik sekali. Masa tak ada masjid, tak boleh pergi masjid, dia gagal. Allah, kita ni nak pergi masjid, kita dia gagal. Tapi bila masa boleh pergi masjid, dia duduk di rumah. Bila masa boleh pergi ibadat kepada Allah, bila masa boleh pergi ngaji, dia jawab kata, tak pernah ngaji dah, kita ni tua dah. Jangan dek kakak. Kesihatan yang Tuhan beri, kalau kita tengok kepada orang kaya, adakah dia tak boleh nak beli nasi, minyak, kambing sekor makan diri dia seorang? Jawabnya boleh. Tetapi apa dia tak boleh buat? Kerana habis kesihatan. Kerana dilarang oleh bomo gapo ni, kisah tempat kisaran nasi ni, dia tak boleh nak mamuh dah. Dia tak boleh nak kisar dah. Apa sahaja yang masuk dalam mulut kita, hanya dia kena titik dengan air garam, dia kena masuk dengan air sebagai obat, kena masuk dengan susu-susu yang daripada air, dek kakak. Sebab tu adik kakak, kesihatan yang Allah Ta'ala beri kepada kita, kita jaga dek kakak. Sebelum daripada kita tak boleh jaga kesihatan. Saat ni saya baru kecek ICU baru. Cuba adik kakak pergi CCU pula. Adik kakak pergi mana bilik cukcen pula. Adik kakak pergi mana-mana bilik pula adik kakak. Allahu Akbar. Hari ni Nabi SAW ajar kepada kita, suruh kita ziarah orang sakit. Tapi masa ni janganlah. Kita pergi masa ada peluang, masa yang kita tengok kata tidak ada penyakit wabak semacam ni, kita boleh pergi mana-mana tempat.
hospital ataupun kita tahu kata orang sakit, Nabi SAW tak nanti waris waruh dia sakit dia pergi. Seorang total Nabi. Kita ni kalau orang total kita tak tengok mata dah. Kita royak pula aku ni tak selesai dengan dia ni dunia akhirat. Allahu akbar. Hak tu wah kita tu. Tapi adik kakak yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW orang pekong batu dia. Nabi SAW hak pekong batu siapa kau Nabi darah. Satu kali Nabi dengar khabar kata dia sakit, Nabi pergi ziarah. Nabi pergi tengok, tanya apa khabar mung lagu mana. Khabar-khabar dia kata aku nyaksi kata tiada Tuhan malaikat Allah dan kamu sebagai Rasulullah. Adik kakak, ziarahkan gapo dia panggil orang sakit ni. Jangan pesen ziarah, pesen gi penyakit ni tak lama. Kita kena ada adat juga. Tak gitu. Lalu tu saya nak royak kepada adik kakak bahawasanya sihat kita jaga sebelum marinya sakit. Sakit gigi habis check up dah. Sakit gigi adik kakak boleh royak pi. Sakit gigi, gi rumah bomo. Bomo tanya sakit gigi hak mana, kita tunjuk sakit ni, bomo kata tak boleh cabut. Apa? Kerana sakit. Bomo nak cabut kerana saya pernah adik kakak sakit gigi. Allahu akbar. Hak pasien sakit gigi rumah kita ni wasa rok lagi boleh pergi klinik. Saya sakit gigi di Madinah. Hospital Madinah ni orang Arab saya ingat mula-mula ambil darah ni. Dia cocok darah tu dia tak cari orang dah. Tak cari orang adik kakak mula-mula kita nak pergi ngaji Madinah, mula-mula sekali kita kena tuak rangkai. Dia masuk, dia tengok, dia cocok. Dia buat tubik, tak tubik darah saya seorang tu. Dia cocok, apabila dia cocok, apa dia panggil? Tak jumpa orang darah tu, dia wear tubik, dia cocok lain pula. Allah, tu orang Arab. Kita sakit gigi negeri Arab, nak pergi pun pusing. Takut dia cocok, takut dia Allahu akbar tu adik kakak. Lalu tu tidak ada pengaduhan yang kita nak ngadu, nak royak sakit gigi adik kakak. Kecuali hanya kita kena minta pada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Lalu tu saya nasihat, yang pertama jagakanlah muda kita sebelum marinya tua. Yang kedua kita jagakan apa dia panggil kesihatan kita sebelum marinya sakit. Yang ketiga kita jagakan kekayaan peluang yang ni saya duduk kecek masalah peluang. Yang pertama peluang Allah Taala wi muda. Yang kedua peluang Allah Taala wi sihat. Yang ketiga peluang yang Allah Taala wi kekayaan. Betapa ramai manusia ni suka kumpul kepada duit. Betapa ramai manusia ni dia suka taruh pada duit. Dan juga dia chop up buat orang lain. Kita ni tak ada kali dalam banci tanakan Islam ada 2 juta. Bukan hak saya. Tapi nak oyak kata kerolik ke orang kita ni dia duduk situ. Dia duduk untuk nak kumpulkan duit. Masalah duit ni dia suka sekali taruh. Dia taruh. Sehingga orang tengok kata dia ni Allah kaya dia. Dan dia orang panggil kata tengok dalam bank tu pula Allah duit dia 4-5 juta. Tengok dalam bank ni pula adik kakak. Lalu tu Islam ajar duit adalah peluang supaya kita nak masuk syurga Allah Taala. Betapa ramai sahabat Nabi SAW tanya di kalangan sahabat. Wahai para sahabat. Di kalangan para sahabat. Pio yang ada peluang. Pio yang ada duit. Boleh beli satu telaga yang mana telaga ni milik orang Yahudi. Orang Yahudi ni dia nak menego dengan Islam. Dia tak sewi orang Islam minum air. Daripada telaga. Satu telaga yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Bismillah. Lalu tu Nabi SAW tanya para sahabat, pio yang boleh beli telaga ni. Sayyidina Uthman klik senyap-senyap tanya bini dia, kata, ada duit. Ada. Ambil duit supaya nak pergi beli satu telaga untuk nak hadiahkan kepada umat Islam, dinamakan amalan jariah. Lalu tu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, Uthman bin Affan salah satu daripada orang kaya yang mana guna kekayaan untuk masuk syurga Allah Taala. Satu kali Nabi kata, wahai Uthman, kamu sudah beli syurga daripada Allah Taala. Sudah beli syurga kerana kamu infakkan pada jalan Allah Taala. Hari ini kita sanggup dakwah kepada ongkon-ongkon yang bantu pada agama Allah Taala. Islam Nara salah satu daripada ongkon yang buat kerja kerana Islam. Yang buat kerja mai pun top 10 gapo. Adik kakak sanggup tak nak buat tobek duit adik kakak kepada Islam Nara? Supaya beli klon video, beli supaya gapo dia panggil beli alat-alat untuk bantu supaya nak menyebarkan agama Allah Taala. Adik kakak demi sehari manusia demi duduk di dalam kejahilan. Tetapi kita ada satu ongkon dalam nara. Kita buat untuk nak menyebarkan agama Allah Taala. Supaya nak wifak kita boleh dengar ajaran Allah Taala adik kakak. Sanggup tak nak bui? Dia kakak kata tak ada duit.
Tak ada duit bukan soalan. Adik kakak kena soalan peluang yang Allah Ta'ala wi kepada adik kakak nak guna dak. Kekayaan bukan makna kata seseorang yang hartanya banyak. Al-ghina laisa man apa dia panggil? Kekayaan bukan seseorang yang banyak harta, tetapi kekayaan yang sejati ghinaun nafs. Seseorang yang kayanya hati. Dia tengok orang susah, dia sanggup waktu ambil duit daripada kocek dia wi walaupun 5 kok adik kakak. Kerana kekayaan hati dia ada. Tetapi orang yang ada duit 500,000, orang dia ada duit juta-juta adik kakak, dia tengok orang susah, dia jeling pada orang susah. Dia kata tak apa. Kerana Allah Ta'ala nasibkan dia semacam tu. Lalu tu adik kakak yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, gunakan masa yang Allah Ta'ala wi kepada kita. Gunakan peluang yang Allah Ta'ala wi kepada kita sebelum daripada tak boleh guna. Seperti mana saya sebut dah pada adik kakak. Sebelum duit adik kakak tak boleh rau pen pu ka masjid kong sabsin. Kita hari ni adik kakak pai tisan, kita pergi mana-mana ni, dia akan tanya, "Pia jadi ka masjid hak duit ni?" Kita akan jawab kita adik kakak. Meadaiที่ชีวิตของเราสิ้นลมหายใจเราก็ไม่มีโอกาสอีกต่อไปที่จะเป็นผู้กรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินนั้นทั้งที่เราเป็นคนดิ้นรนทั้งที่เราเป็นคนหาทั้งที่เราเป็นคนยากลำบากในการดิ้นรนทรัพย์สินอันเหล่านี้แต่วันนั้นทรัพย์สินเหล่านี้ไม่เป็นประโยชน์ใดๆกับพี่น้องทรัพย์สินเหล่านี้ tidak ada kegunaan bagi hidup แสดงว่าโอกาสของเราอัลลอฮฺตะอาลาก็ได้ตัดโอกาสของเราไปบนโลกดุนยาเพียงแค่60 กว่าปีใน10 tahun yang Allah Ta'ala wi กี่บาทแล้วกี่สตังค์แล้วที่เราเคยให้เพื่อศาสนาของอัลลอฮ์กี่บาทกี่สตังค์แล้วที่เราให้เพื่อเด็กกำพร้ากี่บาทกี่สตังค์แล้วที่เราให้เพื่อองค์กรศาสนาของอัลลอฮ์ Subhanahu Wa Ta'ala เกิดมา kita beranak dengan keadaan tidak ada kita beranak cuba royak pada saya kata ada dok di kalangan folk kita beranak dengan keadaan mah duduk tekak. Beranak dengan keadaan gelemah duduk tekak. Hatta seseorang yang bernama Qarun yang Tuhan sebut dalam Quran, yang Tuhan kata dia merupakan orang rapat dengan Nabi Musa alaihi salam. Tetapi ketika mana Allah Ta'ala wi kekayaan kepada dia, sehingga 70 pemuda kena milik anak kecil dia, kena pikul anak kecil dia adik kakak. Permulaan dia beranak bukan beranaknya ada harta, bukan beranaknya ada mah dengan banyak adik kakak. Tetapi oleh kerana nikmat yang Tuhan wi peluang kepada dia supaya nak ujikan dia, adakah dia boleh ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi jawabnya adik kakak, Allahu Akbar, alangkah sedihnya Qarun adik kakak. Kekayaan yang Tuhan wi kepada dia, tetapi kekayaan yang membinasakan hidup dia. Allahu Akbar, hak ni paling takut sekali. Kebinasaan yang ada pada hidup dia, iaitu kekayaan adik kakak. Allah, kita berasa cekak dah Allah, kalau aku kaya ni, kita gamar, cuba kita gamar. Kalau Tuhan wi kaya nak buat apa? Cuba royak boleh 3 perkara. Tak ada orang royak kata kalau aku kaya, aku kupik dak. Kalau aku kaya nak buat sejik sutir. Wi kita ada duit 10 juta je. Kalau Tuhan wi duit 10 juta, sejik sutir. Lepas tu nak buat apa lagi? Kita royak nak wi kat orang sesak 100,000. Kita royak nak wi kat nak buat baik belaka. Bila masa bolehnya duit dek kakak, habis sejik. Walaupun papai sejik nak beli, tak boleh nak beli apa? Kerana sifat manusianya Allah Ta'ala jadi merupakan sifat gapo dia panggil suka untuk nak mengipungkan harta. Itulah Allah Ta'ala jadi kepada manusia satu sifat. Lalu tu Allah Ta'ala, Nabi SAW galakkan kepada kita gunakan peluang kekayaan sebelum marinya kefakiran. Dia kok kadang-kadang kita gamar kata kekayaan akan abadi bersama kita. Kita orang kaya, kadang-kadang ada duit dah. Kita tak sesak dah. Dia kakak jangan seka benda ni. Milik adalah milik Allah. Lalu tu peluang adalah hak Allah. Gunalah peluang hak Allah supaya beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betapa ramai manusia pen konruai radap lok dia kakak. Kaya ni Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Hebat cekak Allah Ta'ala wi kekayaan kepada dia. Tapi bila masa mari satu ketika, dengan masa tidak sampai minit, duit dia hilang dengan keadaan, tidak tahu kata gimana.
Tu Allah Ta'ala bui. Seperti mana Nabi kata, kekayaan yang Tuhawi sebelum marinya kefakiran dek kakak. Allahu Akbar. Dan juga yang terakhir Nabi kata lagu, dan juga yang seterusnya Nabi kata, dan masa luar kita sebelum marinya 1000. Masa luar ni merupakan satu nikmat Tuhan. Nabi SAW sebut lagu mana? Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Di antaranya dua nikmat yang sentiasa selalu manusia ni lupa terhadap dua nikmat ni. Yang pertama as-sihah, sehat. Nikmat sehat ni manusia terlupa nikmat sehat ni. Masa dia sehat, dia cuba kita tanya, ada tak di kalangan manusia ni dia nazar kepada diri dia nak buat baik semasa dia sehat? Seperti mana berlaku dalam suratul insan, yang mana Tuhan sebut kata orang beriman ni siapa kau dia nazar nak buat kebaikan, setelah lagi nak sedekah, setelah lagi nak buat. Sebab tu saya telah royak dah pada adik kakak, nazar ni dia dua-dua. Yang pertama nazar hak Nabi sebut dengan sifatnya bakhil. Lagu mana sifat bakhil? Kita nazar ni merupakan kita ada pun periuk dalam nazar. Kalau kita tak kena tahan, kita nak memelih kambing seekor, bukan salah benar tu. Tetapi kita kena ingat bahawasanya itu merupakan satu perkara yang Nabi sifat kata orang bakhil semacam itulah adik kakak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu tu yang kedua ni, dia nazar lagu mana? Nazar nak buat baik kerana nak kebaikan. Tetapi no ini tahunan di kalangan manusia, dia nazar nak buat baik ketika mana dia sihat. Masuk kesihatan tu hari ni sikit je manusia nak buat. Kenapa tak? Tetapi masa dia sakit, marilah lah. Mari demam, koma, duduk atas katil. Kalau kita siap daripada apa ni, kita nak pergi sejid semua. Kita tak seduk rumah, kerja nak tinggal segala kerja. Pakai nak pergi duduk masjid, nak baca Quran wi khotel sama sedah sehari. Sehari tu nak habis 30 juzuk. Kita nazar kerana apa? Marinya sakit. Lalu tu Nabi SAW dia kata, masa kita ada peluang, masa kita yang luar, masa kita boleh kecek dengan orang, masa kita boleh แต่น่าเสียดายครับสังคมวันนี้เป็นสังคมก้มหน้า hari ni merupakan masyarakat pakat tengok kepada naco belaka. Masyarakat tak ada tengok dah kepada orang rob kang adik kakak. Allahu Akbar. Tak kata pialah adik kakak. Semua di hari ni. Sebab tu masa kita luar, kita gunakan masa untuk beribadat kepada Allah. Tidak marah kita tengok kepada apa dia panggil Facebook, kita tengok live, kita baca. Tak ada gapo adik kakak. Tetapi yang kita tak senyap, kita luarkan masa kita tidak beristighfar kepada Allah. Hari ni adik kakak istighfar kepada Allah Ta'ala berapa kali? Astaghfirullah berapa kali adik kakak? Ini merupakan soalan yang Allah Ta'ala wi masa luar kepada kita sebelum marinya 1000. Allah kalau bila masa mari 1000 adik kakak habis cerita dah. Habis dah. Adik kakak tak usah pergi royak mana-mana kepada orang. Adik kakak habis dah kalau 1000. Orang telefon, Ustaz, tolong, tak boleh kita 1000. Apa? Ada kerja 1000. Kerana 1000 ni membawa kepada manusia ni tak boleh buat apa dah. Siapa kau nak tidur tak ada 1000 adik kakak. Allahu Akbar. Ni dah jaga dalam kesihatan. Yang terakhir adik kakak, peluang yang Allah Ta'ala wi, hayataka qabla mautik. Hidupชีวิต คือโอกาส sebelum ไม่มีโอกาส ก่อนที่โอกาสเหล่านี้ Allah Subhanahu Wa Ta'ala จะดึงโอกาสที่ Allah Ta'ala ให้กับพี่น้อง Sebenarnya saya duduk live rumah. Saya ni untuk kenyataan kepada adik kakak sikit. Sebenarnya saya buat live shoot rumah, tapi kita guna telefon yang saya live shoot sendiri. Tapi bila masa live shoot tu keluar depan ni dan minum air. Tapi dia pergi pusing. Dia pergi jadi sebelah ni. Sebenarnya adik kakak kena perhati kocek dah. Ni saya pakai gel lightning. Saya minum air, sebelah adik tangan tidak pakai gel. Apabila dia masuk dalam keluar depan ni, saya klik tengok semula. Tengok betul. Lalu tu untuk maklumat kepada adik kakak insya-Allah sebagai satu, kita takut orang pergi tak tahu je. Lama ke pergi tak tahu klik ustaz duduk mengajar tapi makan air sebelah kiri dak adik kakak. Sebenarnya kita kelong kita tu, kita apabila kita mari depan seumpama dengan cuming. Kita duduk tengok cuming ni, dia tukar lagi mari. Adik kakak boleh klik tengoklah apa yang saya mengajar dalam tajuk Deputy Monghin. Hak tu adik kakak boleh kita tengok mudah. Alhamdulillah, kita nak kecek tajuk yang terakhir. Tajuk yang terakhir iaitu peluang yang Allah Ta'ala wi kehidupan sebelum marinya mati. Allahu Akbar. Sebelum marinya mati adik kakak.
Mati ni dia tak royak ke orang. Mati ni apabila siapa masa ni dia tak main royak kepada adik kakak. Muhammad, 5 minit lagi nak mati. Dia tak royak pada kita. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datangnya seseorang akan ajar dia. Masa yang Allah Taala nak tarik peluang. Allah Taala cak deng okat. Ti Allah Taala hai kap manut ชีวิตของมนุษย์คือโอกาส lalu tu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak kata cepat walaupun satu siawit nanti. Malaikat kata tak apalah, wilah moga dia dak dia kakak. Wala yastaqdimun, dan tidak lewat walaupun satu saat masa, dan tidak lewat walau satu saat masa. Adik kakak yang dirahmati oleh Allah, cuba kita dengar ayat di antaranya Allah Taala sebut di dalam satu surah. Allah Taala kata gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Ini Allah Taala ajar kepada orang beriman. Jangan kita peluang yang Allah Ta'ala yang pertama peluang harta. Dan juga harta dan juga aulad, anak. Anak ni jadi peluang juga adik kakak untuk mengingatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagi sesiapa yang buat semacam ni, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Bagi sesiapa yang guna peluang yang Allah Ta'ala yang guna masa yang Allah Ta'ala guna harta yang Allah Ta'ala guna anak yang Allah Ta'ala agak gugi, dia merupakan daripada golongan orang gugi. Lalu tu Allah Ta'ala kata, wa anfiku, kamu keluarlah harta kamu, mimma razaqnakum, daripada apa yang Allah Ta'ala kepada kamu, min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Ni dia kakak, sebelum datangnya kematian, sebelum datangnya okat yang Allah Ta'ala kata habis dah masa. Apabila mari masa manusia naiknya nafas roh dia kepada halqum, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lalu tu dia akan minta peluang kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala berikan peluang kepada dia lama masa dia mati. Fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Dia nak sedekah pada agama Allah, dia nak jadi orang soleh. Bapa? Minta peluang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu adik kakak, lalu tu Allah Ta'ala kata, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Abi dah masa yang Allah Ta'ala kepada dia. Hidup dunia 90 tahun tak cukup, nak mari minta masa malaikat tarik nyawa dia kakak. Habis masa dah. Lalu tu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mati ni seperti mana saya duk baca semua ayat dalam surah Al-Jum'ah, dalam satu surah Allah Ta'ala kata gimana? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kamu ceritalah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian, walaupun manusia suka lari kepada kematian, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian dia akan jumpa dengan kita. Ni saya duk ayat masalah okat yang Tuhan hidup atas dunia. Allah Ta'ala kita hidup, Allah Ta'ala kita nyawa, Allah Ta'ala kita makan, merupakan satu nikmat, satu peluang yang kita kena jaga dalam peluang ni. Sebelum datangnya min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datangnya kematian kepada kita adik kakak. Allahu Akbar. Lalu tu adik kakak, kematian ni ainama takunu yudrikumul maut. Mana sahaja yang kamu duduk, walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kita duduk dalam binu'ai yang tidak ada boleh masuknya satu ekor sumuk sekalipun adik kakak, siapa masuk dia mari adik kakak mati. Allahu Akbar walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, saya nak sebut satu perkara yang Allah Ta'ala cerita dalam surah yang kita selalu baca, iaitu surah As-Sajdah. Dalam surah As-Sajdah, dalam surah As-Sajdah adik kakak, Allah Subhanahu Wa Ta'ala rayak kumpulan yang konti dah okat. Leka kau cai okat nai bolok dunia bini พื่อ Allah Ta'ala. แต่มีอีกกลุ่มหนึ่ง Allah Ta'ala ให้โอกาส แต่เขาไม่ได้ใช้โอกาสที่ Allah Ta'ala ให้ จึงทำให้เขากลับไปยังโลกอาคิเราะห์ในขณะที่เขาถูกโยนเข้าไปในไฟนรกของ Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala kata gimana? Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Kamu kata wahai Muhammad, yang mematikan iaitu apa dia panggil, malaikat yang akan tarik nyawa, yang Allah Ta'ala perintah supaya tarik nyawa dia kakak. Kamu dia manusia akan kembali kepada Allah Ta'ala.
Ketika mana manusia kembali kepada Allah, adik kakak kena faham kata mati ni merupakan satu perkara yang manusia takut sekali. Ada tak di kalangan kita sebut kata nak mati? Jarang sangat di kalangan folk kita ni. Oh, kalau kita mati molek. Jarang adik kakak. Kerana manusia ni fitrah yang Allah Ta'ala jadi ni takut kepada mati. Manusia tak kecek mana mati ni. Kalau kecek mati takut. Oh, jangan kecek lah. Saya pernah. Apa dah? Pergi duduk dalam satu majlis. Kita duduk kecek kata, kalau kita mati, oh jangan kecek lah mati. Bukan tempat kecek mati ni. Ni nak tunjuk bahawasanya manusia ni bila masuk kecek masalah mati, dia tak suka kepada mati. Lalu tu Allah Ta'ala kata aku mana? Ketika mana seseorang manusia mati, adik kakak, mati ni dia tidak ada obat. Pernah tak kita pergi klinik, pergi jumpa dengan bomo, doktor besar sekali, rumah payabang besar sekali dan mana-mana negeri, kita pergi kata bomo, tolong saya nak beli obat, apa dia? Saya nak beli obat mati 20 kek. Ada dia. Walaupun harga juta-juta tidak ada, walaupun sore doktor boleh obat yang nak menahankan kita daripada mati. Bila masa siapa aja, siapa itulah mati. Bila masa tak siapa aja, walaupun dia bunuh naik atas 5 lapis dia tujung, tapi tidak siapa aja dia, tak siapa dia kakak. Nak tunjuk bahawasanya Allah Ta'ala miliknya, Allah peluang kepada seorang hamba. Lalu tu ketika mana Allah Ta'ala tarik nyawa, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim. Ketika mana kita tengoknya orang yang deraka kepada Allah, orang yang boleh okat di dunia tetapi dia tidak guna okat yang Allah Ta'alawi. Nakisu ru'usihim. Allah, dia jenguk kepala dia naik. Dia jenguk kepala dia naik. Dia tunuk kepala dia, ru'usihim inda rabbihim, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tu dia kata, Rabbana absarna. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami nampak dah ya Allah. Dia nampak dah terhadap apa sahaja yang Allah Ta'ala kepada dia. Hidup atas dunia Tuhan suruh dia semaya. Tetapi apabila dia mati, dia tak semaya hidup dunia ni. Dia kata dia nampak dah bila masa. Nema kau mimi ukat dah. Wanti kau mimi ukat. Kau dah hin sing ti Allah Ta'ala dai keratam hai kap kau. Allah Ta'ala wa agu mana? Allah Ta'ala azab dia. Rabbana absarna. Ya Allah, ya Tuhan kami. Nampak dah ya Allah. Wa sami'na, dan dengar dah ya Allah. Farji'na na'mal salihah. Kembalilah kami di atas dunia supaya kami buatkan amalan soleh. Kauขอ okatจาก Allah Subhanahu Wa Ta'ala เพื่อกลับไปยังโลกดุนยาเพื่อขอที่จะทำการละหมาด minta supaya nak klik semaya, minta supaya nak klik sedekah, minta supaya nak klik buat amal, minta supaya harta yang dia tinggal atas dunia dia nak cabut habis, dia nak kepada orang susah habis, dia nak kepada mana-mana tempat yang perlu kepada bantuan. Dia tahu kata walaupun dia mati, pesaka yang jadi anak dia tidak bermanfaat kepada diri dia walaupun sikit habuk dia kakak. Allahu akbar. Ni Allah Ta'ala duk royak cerita hidup atas dunia tu hawi mata boleh tengok, dia tak guna mata untuk baca Quran. Hidup atas dunia tu hawi telinga dia boleh dengar, tapi dia tidak guna masa untuk dengar orang mengajar dan dengar Quran. Dia guna masa untuk muzik. Dia guna masa telinga dia. Telinga tidak akan dengar satu perkara yang lebih yang bersih kecuali dia kena dengar geduk-geduk dan gene-gene masuk dalam telinga dia. Ini sebagai satu perkara yang keji yang kita apabila matinya, kita akan minta kepada Allah akan peluang supaya nak klik baca Quran, supaya nak klik dengar Quran, supaya klik nak mengaji terhadap apa yang Allah Ta'ala perintah kepada kita. Lalu tu dia minta kepada Allah Ta'ala, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sesungguhnya dia yakin dah, sesungguhnya dia nampak dah sacatam tiyubun bainakum kau. Dia nampak dah, dia tengok Allah tahu dah kata hari ni merupakan hari benar. Tetapi wannan Allah Ta'ala kata lagu mana? Mutwila samrab kauแล้ว Allah Ta'ala dah okat kau manaแล้ว lama dah Allah Ta'ala peluang, tapi dia tidak guna peluang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu tu Allah Ta'ala kata ayat yang ke-14, fazuku bima nasitum liqa yaumikum haza. Kamu rasalah terhadap neraka peluang Allah Ta'ala di dunia. Allah Ta'ala suruh dunia ibadat kepada Allah, lalu tu dia tidak beribadat kepada Allah. Lalu tu Allah Ta'ala kata fazuku bima nasitum liqa yaumikum haza. Hari ini merupakan satu hari yang Allah Ta'ala rasa terhadap hari perhimpun ni. Hari perhimpun ni merupakan manusia ni dia terlupa dah. Tetapi adik kakak yang dirahmati oleh Allah,
Kalau kita tengok pula di dalam surah ni, dalam surah As-Sajdah ni yang kita baca hari Jumaat, kita dengar tu imam duduk baca, Allah Ta'ala mai royak dua kumpulan manusia yang ada peluang tapi dia ibadat kepada Allah. Yang ada peluang tapi dia tidak guna ibadat kepada Allah. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-19, Allah Ta'ala kata, ammal ladzina amanu, bagi orang yang beriman, wa amilus solihat, dan buat amalan soleh, falahum jannatul ma'wa, bagi mereka yang buat amalan soleh, sebagai syurga yang tertinggi. Allah, cadangnya syurgaมีโอกาสบนโลกใบนี้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อได้ส่วนสวรรค์ของ Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang paling sedih adik kakak, nuzulam yang mana Allah Taala kata nuzulam bima kanu ya'malun, sebagai satu tempat bagi orang yang beriman dan berimej kepada Allah Taala. Lalu tu Allah Taala buat mari pulaคนที่มีโอกาสบนโลกดุนยาแต่ไม่ได้ฉวยโอกาสไม่ได้ให้โอกาสสำหรับชีวิตของเขาว่าอัมมัลลดีนาฟาซักุสำหรับคนที่ปฏิเสธศรัทธา fasik, hidup atas dunia tidak beriman kepada Allah. Hidup dunia Allah Ta'ala wirti baca Quran dia tak baca. Hidup atas dunia wi masa semaya dia tak semaya. Allah Ta'ala kata fama'wahumun nar. Orang ni tidak guna peluang Allah Ta'ala, ma'wahumun nar. Tempat dia adalah neraka Allah Ta'ala. Kullama aradu ay yakhruju minha. Ketika mana dia masuk dalam api neraka, dia duduk dalam api neraka, dia mari perasaan nak tobek daripada api neraka. Lalu tu Allah Ta'ala kata u'idu fiha. Jangan tobek. Wi masuk semua dia. Duduk la yamutu fiha wa la yahya. Tidak tahu kata mati ke hidup, tak tahu dia akak. Duduk dalam neraka Allah Ta'ala. Lalu tu Allah Ta'ala kata u'idu fiha. U'idu ni makna kata suruh masuk tobek. Masuk tobek. Makna kata jangan dia tobek. Lebih kurang tu. Wa qila lahum zuqu 'adzaban nari alladhi kuntum bihi tukadzibun. Kamu rasalah terhadap api neraka azab yang bernyala-nyala terhadap apa sahaja yang kamu buat di atas dunia. Wala nuziqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un. Lalu tu Tuhan kata di atas dunia ni Tuhan wi satu azab. Azab adna je. Azab yang paling rendah. Hari ini nyakit wabak merupakan satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak ada duit adalah ujian daripada Allah Taala. Ini merupakan azabul adna. Satu perkara yang boleh merenahkan kita dan apa dia panggil mengujikan kita supaya taat kepada Allah Taala. Lain daripada Allah Taala wi kepada kita azabul akbar. Satu azab yang agak besar, la'allahum yarji'un, supaya manusia boleh kembali kepada Allah. Supaya manusia boleh klik kepada Allah Taala. Tapi manusia tidak kembali kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala kerana hati yang kerah oleh manusia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian. Lalu tu kalau kita tengok pula dalam satu surah Allah Taala kata lagu mana di antaranya manusia dia minta kepada Allah Taala hatta idza jaa ahadahumul maut, ketika mana mati datang kepada dia qala rabbirji'un. Dia minta supaya Allah Ta'ala kembalikan dia atas dunia. Bapa? La'alli a'malu salihan fima tarak. Supaya dia boleh buat amalan apa yang dia masih tinggal terhadap amalan. Tu yang kata lagu mana? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu pen kam klauang sahaja. Dok kali wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Habis cerita dah. Bagi orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Mari bila masa, mari keadaan lagu mana pun habis dah dekat kakak. Allahu akbar. Lalu tu adik kakak yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Allah Ta'ala sebut pula waji ayauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Apabila marinya satu apa dia panggil satu azab kepada manusia dengan azab jahannam yauma idzi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Bahwasanya manusia ingat habis perbuatan yang buat atas dunia. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayatini. Tengok adik kakak. Allah Ta'ala duduk cerita masalah peluang kepada kita. Orang yang tidak ada hidup atas dunia, tidak ada peluang, dia kata, ya laitani qaddamtu li hayati. Minta supaya Allah Ta'ala qaddamtu. Apa dia panggil? Apa yang dia buat kebaikan atas dunia ni, suruh Allah Ta'ala kira terhadap hidup dia. Jangan Allah Ta'ala binasa dia. Lalu tu Allah Ta'ala kata bagaimana fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Hari ni Allah Ta'ala tidak binasakan seseorang. Allah Ta'ala tidak azabkan seseorang kecuali orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah tentu hidup atas dunia Allah Ta'ala wi peluang, dia tidak gunakan peluang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu di antara apa sahaja yang kita dapat manfaat
daripada KCP kita pada kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dikirakan kebaikan kita dunia dan juga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Patu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita sihat. Hari ini kita ada masa sebelum daripada kita nak demam. Sebelum daripada raya nak mari duduk dalam hidung kita. Sebelum daripada raya nak masuk dalam telinga kita. Hari ni kita kaya, kita ada duit. Sebelum daripada kita tidak ada duit untuk nak derma adik kakak. Hari ni kita janguk sebelum daripada tua nak mari jumpa dengan kita. Bila masa kita tua mari jumpa dengan kita, masa itulah kita habis masa adik kakak. Lalu tu yang terakhirnya, saya nak nasihat kepada kita semua bahawasanya ingat molek cirit adalah okat bagi pusat ta. Rau kamlang dentang pihak Allah kita dalam perjalanan untuk menuju ke Allah Ta'ala. Kita nak pergi cari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu tu dalam perjalanan yang kita cari Allah, pergi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingat molek kata, peluang yang Allah Ta'ala gunalah supaya kita dapat mentaatkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada malam ni, insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi rahmat dan juga taufik pada kita di dalam kita boleh dengar pada malam ni. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhan rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.